Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahimi bin Hussein. Saya dari grup ID242-4A. Nombor metrik 2020956077. Video kali ini saya hasilkan untuk assignment saya untuk projek yang kedua. Pada kali ini saya menghasilkan satu produk iaitu pisau pemotong kertas atau dikenali sebagai paper cutter. Yang mana produk saya ni boleh dikatakan dia multi orang kata ada kepelbagaian mata pisau. Dan saya create produk saya ini based on orang kata kemudahan untuk pengguna untuk membawa pisau ini ke mana-mana sahaja. Kerana kalau kita tengok pisau-pisau yang dah sedia ada di pasaran yang hanya bentuk dia macam tu je. Jadi kalau kita bawa ke mana-mana saja, dia jadi rasa macam, dia ni bawa pisau kan. Jadi apa kata saya create satu design yang mana design ni kalau kita bawa orang takkan perasan yang ini adalah orang kata satu pisau paper cutter yang bentuk dia macam orang kata macam small bag lah kan, boleh bawa ke mana-mana sahaja. Dan design ni juga saya reka bentuk reka bentuk saya sendiri, idea saya sendiri, dan yang mana saya develop satu design yang kata lebih kepada minimalist punya design, but dia lebih kepada orang kata nampak eksklusif lah dari segi warna dia kan. Dan saya juga nak elak daripada kata reka bentuk design yang dah lapuk, yang kebanyakan design-design pisau yang telah berada di pasaran kini hanya design yang sama sahaja daripada dulu sampai sekarang. Jadi benda itu membuatkan orang kata pembeli ataupun pengguna rasa bosan. Jadi saya mendapat idea di mana saya rasa patutnya saya untuk menghasilkan satu reka bentuk pisau yang kata rupa luaran dia nampak menarik dan dia adalah merupakan satu pisau yang boleh digunakan ke mana-mana sahaja. Okey, dalam menghasilkan produk saya ini, saya perlu melalui beberapa proses yang samalah seperti projek satu, yang mana saya perlu melalui proses idea sketches, idea development, refinement, elevation drawing, perlu menghasilkan exploded view dan presentation drawing, dan juga proses menghasilkan mockup. Okey, baiklah. Pertama sekali adalah proses saya menghasilkan idea sketches. Okay, ini adalah idea sketches saya untuk projek yang kedua ini. Dan ini pula merupakan idea sketches saya yang seterusnya. Dan daripada idea sketches ini, saya memilih design ini, idea ini untuk dibawa ke peringkat yang seterusnya. Okey, seterusnya saya menghasilkan idea development, di mana beberapa idea development di sini yang dapat dilihat. Okey, dan daripada idea development ini, saya memilih idea yang ini untuk dibawa ke peringkat refinement. Okey, baiklah. Yang seterusnya adalah saya menghasilkan refinement, di mana dalam refinement ni lukisan yang saya hasilkan mengenai function dia dan juga dari segi setiap sudut lah pada produk yang saya ingin hasilkan. Okey, baik. Yang seterusnya adalah elevation drawing. Okey, di mana elevation drawing ni sebuah lukisan yang menunjukkan ukuran pada produk yang saya ingin hasilkan nanti, di mana saya telah measure setiap daripada sudut ataupun dari segi panjang, lebar dan tinggi produk yang saya ingin hasilkan nanti. Okay, baik. Yang seterusnya pula adalah exploded drawing, di mana exploded drawing ni menerangkan tentang setiap komponen-komponen yang terdapat pada produk yang saya hasilkan. Okey, dan setelah itu presentation drawing, di mana presentation drawing ni tunjuk
menentukan produk akhir lah, bagaimana rupa bentuk produk akhir yang akan terhasil di akhir-akhir penghasilan produk. Jadi inilah presentation drawing. Okey, baiklah. Seterusnya adalah proses menghasilkan mockup. Okey. Ini adalah mockup saya untuk projek yang kedua. Okey, untuk mockup saya ni, untuk dari segi material, saya menggunakan linoleum board. Yang mana linoleum board yang kita gunakan untuk linocut pre-making. Kenapa saya memilih material tersebut? Kerana material tersebut memudahkan saya ataupun memudahkan saya untuk nak handle dari segi memotong mengikut bentuk yang saya inginkan. Jadi selepas itu, setelah saya potong mengikut bentuk yang saya nak, mengikut design lah kan, after that saya spray keseluruhan mockup saya ini dengan menggunakan spray yang berwarna putih. And then saya menggunakan juga tali pintar yang lebih kasar lah kan, sebagai orang kata penyakut ni, pemegang, dan juga beberapa pin, paku pin ni di setiap sudut sebagai orang kata hiasan lah kan, aesthetic value. Okey, dan untuk mockup ni saya juga menghasilkan mockup ini mempunyai mekanisme lah, yang mana function dia sama yang saya terangkan tadi. Dia ada memiliki beberapa function dan juga beberapa bilah mata pisau. Okey, yang pertama adalah ini, dia boleh swipe. Di mana di mockup ni pun saya dah tunjuk. Dia ada mata halus, mata besar, mata halus, dan juga ada satu part ni ada features tambahan di mana pengguna boleh meletakkan, saya buat satu features untuk meletakkan kunci, kunci. Jadi memudahkanlah untuk pengguna, orang kata bukan sahaja pisau tetapi ada satu kunci. Maybe dia boleh letak kunci rumah ke. Jadi function dia tu pelbagai lah kan. Jadi, dan di belakang pun ada satu tempat untuk mudah nak twist, nak keluar, dan bila tak nak guna, simpan balik. Itulah saya hasilkan mockup awal, mana saya study lah macam mana nak ni pergerakan nak keluar. Jadi di mockup inilah saya study setiap sudut apa yang perlu saya buat sebelum saya bergerak ke model making. Okey, baiklah, itu saja untuk mockup saya untuk projek yang kedua. Okey, baiklah, sekarang kita nak lihat kepada model making saya untuk yang projek yang kedua. Okey, inilah final produk saya, itu model making saya untuk projek yang kedua. Untuk projek yang kedua. Jadi dari segi material pun sama lah, saya menggunakan material yang seakan-akan dengan yang saya gunakan untuk mockup. That's why kenapa saya study dulu di mockup, kerana untuk nak tahu yang mana sesuai kan untuk digunakan. Jadi material yang saya buat di mockup tu memang sesuai sangat dan boleh digunakan juga untuk dibuat di final produk saya. Okey, samalah, saya menggunakan linoleum untuk keseluruhan, mostly linoleum, dan di sini saya menggunakan bahan yang sama dengan di mockup, iaitu pin ini, dan juga tali ni saya ubahlah. Yang tadi saya pakai tali yang kasar kan, yang ni saya pakai tali yang lebih halus sikit, mana tali kain. Dan agak sukar juga sebenarnya saya nak cari tali yang warna seakan-akan dengan drawing saya. Jadi saya cuba cari di kedai-kedai yang berdekatan, jumpa jugalah, tapi agak orang kata struggle jugalah kan, nak cari orang kata nak seakan-akan tu warna hampir sama. Nak cari yang warna seakan-akan. Okey, tapi alhamdulillah jumpa. Jadi untuk material itu sahaja, dan juga terdapat beberapa features yang samalah. Pisau yang boleh dikeluarkan di atas, di bawah, tepi, dan kunci di bahagian atas. Okey, baik, dari segi pisau pun samalah.
dengan mockup yang saya hasilkan tadi. Dari segi dia ada pisau halus, pisau tebal, dan juga features, extra features, iaitu tempat untuk meletakkan kunci. Sama juga dengan mockup yang saya study dulu awal-awal lah, sebelum beralih kepada penghasilan model making. Okey, untuk produk saya ini turut disertakan dengan kemudahan kepada pengguna, iaitu satu tempat untuk menyangkut, di mana pengguna memudahkan pengguna untuk kalau nak bawa ke mana boleh sangkut je, boleh pegang macam ni. Dan kata bila balik rumah kan, biasanya kalau bawa yang kata normal paper cutter tu yang biasa kita beli kat kedai tu, dia kecil dan kita mudah kata human behaviour kan, kita letak di mana sahaja, jadi dan lupa, tak ingat. And then kalau kita saya buat create satu design macam ni, ada part penyangkut, and then maybe user itu, pengguna itu boleh kata balik rumah ke apa, dia boleh sangkut kan. Jadi it's make look systematic lah, lebih teratur kepada pengguna, kepada barang lah. Barang tu nampak lebih teratur. Okay, and then saya nak sentuh juga pasal logo dekat hadapan ni. Logo ni saya create like macam untuk brand punya logo lah, untuk saya punya brand. Art stand for Rahimi Company, macam tu lah. Okey, baik. Dari segi penggunaan pemilihan warna pada produk saya ini, saya memilih warna gabungan warna antara warna grey dengan orange, dan juga ditambahi dengan sedikit warna putih pada logo, dan juga warna coklat pada tali ini. Okay, that's why kenapa saya pilih warna sedemikian. It's, I think it's make look more eksklusif lah kan. Dan dari segi design pun saya tak terlalu buat design tu terlalu orang kata futuristic, terlalu orang kata nampak lah benda tu pelik sangat. Jadi saya buat just a simple look, minimalist design, but walaupun ia nampak minimalist, simple, but it make look like a luxurious brand, macam tu. So that's why lah saya create design yang sedemikian untuk projek. Okay, so itu sahaja penerangan untuk projek kedua saya, daripada proses awal sehinggalah proses akhir, sehingga proses penghasilan model making. Okay, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum.